A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuat kah? Tak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saya pakai yang pegang tak apa. Kalau minta ni saya pegang tak apa. Tak. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua dihimpunkan dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Dan satu doa. Pada malam ni Allah Subhanahu Wa Taala memilih saya dan kita semua untuk sama-sama berada dalam rumah Allah, menghadiri majlis ilmu. Pertama sekali, terima kasih pada pengerusi majlis, Yang Berhormat Adun Semenyih, pengerusi Surau Al-Mukhlisin, serta jawatan kuasa, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Ada satu hadis, saya mulakan hadis ni sebagai mukaddimah pada ceramah kita malam ni. Hadis ni dia cerita tentang keadaan dekat dengan kemunculan Dajjal, iaitu Nabi sebutkan badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ini mukaddimah ni. Nabi sebut dalam hadis ni, bersegeralah kalian melakukan amal ibadah sebelum datang satu zaman yang syarat dengan fitnah, sehinggakan fitnah itu seperti malam yang gelap gelita, apabila satu orang itu pada waktu paginya Islam, petang murtad, ataupun petang, ini Nabi sebut ni, petang itu Islam, pagi esok murtad. Zaman itu hampir berlaku. Bila kita tengok hari ni orang mudah-mudah untuk tinggal Islam. Hari ni 2018 kita tengok manusia, orang Islam dengan mudah dia Islam. Kalaupun dia tak tinggal Islam, dia sendiri lawan Islam. Hadis ni punyalah gelap ketika itu. Ni yang suasana yang Nabi sebut ni. Begitu gelap pada zaman itu, dengan dilingkari oleh fitnah, sehinggakan dalam masa sehari manusia berubah daripada Islam menjadi kafir,
Petang itu Islam, pagi esok kafir, ataupun pagi itu Islam, petang itu murtad. Banyak yang berubah begitu. Sebelum sampai pada zaman itu, yang membuatkan kalian boleh berubah-ubah dalam masa satu hari daripada Islam menjadi kafir, Nabi sebut badiru bil a'mal. Buatlah amalan, banyakkanlah amal ibadah, berkejar-kejarlah untuk melakukan amal ibadah ketika mana belum sampai zaman itu. 1440 Hijrah 2018 ni tak jadi lagi macam tu, tetapi bibit-bibitnya telah pun kita nampak. Bibit dah nampak. Untuk umat Rasulullah hari ni, dia sendiri berasa jelek dan jijik dengan Islam. Dia sendiri. Bibit-bibit itu saya pun tengok, tuan-tuan semua melihatnya. Akan tetapi sampai malam ni kita masih boleh melakukan ibadah. Ini tak kita semayang maghrib jemaah. Hati-hati, kata Rasulullah, akan sampai satu zaman, akan sampai satu ketika, akan sampai satu masa kalian tak boleh nak buat ibadah setenang yang kita tengok pada hari ni. Tak boleh. Tuan-tuan tak boleh bayang zaman ataupun keadaan ketika itu. Mungkin kita tak terbayang, dan benda itu akan jadi. Dengan sebab itu dalam hadis ni Nabi sebut badiru bil a'mal. Sungguh-sungguhlah melakukan amal ibadah, perbanyakkanlah melakukan amal ibadah ketika mana kalian dalam keadaan tenang, kerana kalian akan didatangi satu zaman kalian tak boleh nak buat amal ibadah, kalian tak boleh berbanyakkan amal ibadah, kalian tak mampu untuk beramal ibadah dengan aman. Zaman bila tu? Zaman yang fitnah tu lah. Kemuncak. Itu zaman kemuncak fitnah. Alhamdulillah, kita masih lagi Allah bagi ruang. Boleh baca Quran, nak bersedekah, nak laungkan azan pun tak ada masalah. Boleh simpan jenazah kan di tempat yang kita nak. Kuburan Islam, alhamdulillah. Maka perbanyakkanlah amal ibadah ketika kita duduk tengah tenang ini. Kerana ulama-ulama yang hidup pada zaman ini, yang hidup zaman ni lah ni, sampai malam ni, Syria ke, Yaman ke, Jordan ke, Mesir ke, Saudi ke, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mereka sebut zaman ini adalah kemuncak kepada zaman fitnah. Zaman ni, zaman yang kita hidup dan sedang lalui sekarang ini adalah kemuncak zaman fitnah. Zaman ni walaupun dalam keadaan begitu, alhamdulillah, kita masih lagi belum masuk fasa yang paling sukar, iaitu apabila seorang lelaki yang bernama Dajjal, bila dia isytihar diri dia Tuhan sekalian alam. Beberapa hari sebelum kemunculan dia akan jadi hadis yang saya baca tadi, yang badiru bil amal ni, yang fitnah ketika itu seperti malam yang gelap gelita, iaitu kata para ulama, manusia tidak lagi dapat membezakan yang mana satu yang hak, yang mana satu yang batil, mana satu yang benar, mana satu yang salah. Walaupun macam itu, saya teringat dua orang ahli syurga yang duduk di dalam rumah sejahat-jahat manusia di atas muka bumi Allah. Ni saya nak kait, ni bukan keluar tajuk ni, saya nak kait. Kita ni ulama kata berada pada zaman kemuncak fitnah. Dalam 1 minit manusia boleh melakukan 10,000 dosa besar. Apa dia? Tu yang sebar fitnah-fitnah. Kan ramai sebar satu benda tak betul pun, 10,000 orang percaya zaman ni. Walaupun saya dan kita malam ni masuk tahun
hijrah baru 1440, kita duduk di zaman yang begini. Saya terlintas dua orang ni duduk dalam rumah manusia terjahat, antara yang terjahat di atas muka bumi Allah, tetapi ahli syurga. Yang pertama Asyah, isteri Fir'aun, dan yang kedua Masyitah, tukang sikat rambut anak-anak Fir'aun. Kejahatan Fir'aun ni tuan-tuan, satu tajuk ceramah khas, sejam ataupun 2 jam. Jahat Fir'aun ni, punya zalim. Saya sebut sikit lagi. Dan boleh juga kita bercakap satu tajuk khas tentang Fir'aun juga, iaitu tingginya kemajuan teknologi pada zaman pemerintahan Fir'aun. Hak tu satu tajuk khas lain pula. Dahsyat Fir'aun. No, dia punya zaman dia, punya hebat teknologi zaman dia, sehingga kan dia lupa kata dia orang. Maka dia pun sebut seluruh kerajaan Fir'aun yang dia perintah tu, kesemua menyembah dia setiap hari. Bukan sembah daripada jauh tuan-tuan, pergi ke istana sembah. Dan dia pun sebut dengan mulut dia, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Dia sebut. Ada 2 orang duduk dalam istana tapi ahli syurga. Membuatkan kita tengok kisah ni, bila tengok dalam Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih, membuatkan kita hari ni sampai ke malam ni, walaupun kita umat Nabi Muhammad yang berada di penghujung dan kemuncak zaman fitnah, kita tengok ni 2 orang ni, betapa perjuangan mereka lebih besar. Bukan duduk zaman fitnah, duduk dalam rumah Fir'aun tu, istana. Bukan zaman fitnah, di dalam istana Fir'aun, isteri sah Fir'aun, iaitu Asyah, bukan Aisyah. 2 nama yang berlainan, Asyah. Nabi sebut dalam syurga ada 4 orang penghuluwati. Dalam syurga ada 4 orang penghulu wanita. Ranking nombor 1 mengikut turutan, Maryam bintu Imran, Maryam bunda Nabi Isa. Ranking nombor 1. 4 orang ni dah paling tinggi. Yang kedua Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, isteri Rasulullah. Ranking ketiga Fatimah bintu Muhammad, anak Nabi. Dan ranking yang keempat Asyah imra'atu Fir'aun. Bukan Aisyah. Isteri Nabi nama Aisyah ada, tapi dia tak termasuk dalam 4 yang paling tinggi ni, dia tak termasuk. Pujian Rasulullah kepada dia memang banyak, Aisyah yang tu. Tetapi ketika Nabi menyebutkan 4 penghuluwati wanita dalam syurga, Nabi tidak menyebutkan nama Aisyah. Yang keempat ialah Asyah. Asyah, isteri Fir'aun. Ni nak sebut, nak kait dengan hijrah ni. Nak kait dengan hijrah. Zaman hari ni suami pun banyak buat masalah, isteri pun banyak buat masalah. Sama-sama naik. Sama-sama naik. Hak isteri pun minta diceraikan, nak kahwin dengan lelaki orang. Hak lelaki pun ceraikan isteri, nak kahwin dengan bini orang lain. Banyak tak berlaku? Ya. Cerita tu saja sejam. Kalau cerita pasal itu saja sejam. Kita bagi alasan, ustaz, perangai pun tak elok suami saya. Macam mana saya nak jadi solehah? Suami kamu dengan Fir'aun siapa jahat? Baru suami kita yang tak elok tu baru 1 kali ganda, Fir'aun 100 kali ganda. Tetapi isteri dia ranking 4 dalam syurga. Tuan-tuan, Asyah ni bukan isteri, bukan dayang tau. Asyah ni isteri sah Fir'aun. Bukan dayang. Tapi hebat, subhanallah. Dia masuk Islam ikut Nabi Musa. Satu hari Fir'aun tahu. Fir'aun ni walaupun dia duduk di Mesir, tetapi tubuh badan dia bukan saiz orang Mesir yang tuan-tuan tengok hari ni. Dia saiz Melayu.
Tak payah panjang lah cerita Firaun kan. Dia ses Melayu ya. Kecil je. Bukan rendah saya. Maksudnya sederhana lah. Sederhana. Arab Mesir besar. Arab Mesir berbadan besar. Okey, dia tahu isteri dia Asiah masuk Islam. Dia nak bertolak Ansur ke dia nak siksa? Jawapan dia bunuh. Jahat lah. Firaun ni memang antara yang terjahat di dunia ni, antaranya Firaun. Dia panggil isteri dia, bawa ke bilik penyiksaan. Raja-raja dulu dia ada kawasan khas untuk menyiksa. Bukan menyiksa binatang, menyiksa orang. Antaranya bekas kurungan kecil, tempat tu kecil je, tinggi ni je, disumbat orang masuk dalam tu, dicurahkan madu, kemudian dilepaskan lebah. Antara bentuk penyiksaan dahulu ialah minsyar. Dia pisau gergasi besar melentang di atas, ikat orang di bawah, dilepaskan pisau besi itu, maka orang tu terbelah dua macam tu. Antaranya yang dikenakan oleh Firaun kepada isteri dia, Asiah. Dia kata, wahai Asiah, kamu beriman dengan Tuhan Musa? Ya. Maka dia pun arahkan tentera dia, ikat isteri dia untuk dilontarkan batu besar. Batu lontar ke bawah, kena badan, pecah, hancur. Maka Asiah pun diikat. Kemudian dia bermunajat kepada Allah. Dia dongak kepada dia ke langit, dia bermunajat dengan Allah. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada Firaun dan perbuatan-perbuatan jahatnya. Ya Allah, doa Asiah, ibni li indaka baitan fil jannah. Buatlah kepada aku, ya Allah, di sisimu sebuah mahligai di dalam syurga. Ulama tafsir kata, cuba tengok doa Asiah. Ya Allah, binalah kepada aku, apa dia? Di sisimu. Dia tak kata istana dulu, dia kata di sisimu. Maksudnya dia pilih yang dekat dengan Allah, kedudukan yang tinggi maksudnya. Kita boleh minta, ya Allah, binalah rumah di sisimu. Sebut rumah dulu. Tapi Asiah ni radhiyallahu anha, dia sebut, ya Allah, binalah kepada aku di sisimu. Maksudnya paling dekat. Ya Allah, binalah yang paling dekat dengan kamu, yang paling hampir dengan kamu. Maksudnya yang paling tinggi kedudukan. Sebuah istana fil jannah, dalam syurga. Maka kata para ulama tafsir, sebelum batu tu digolekkan daripada atas, Asiah telah pun melihat istananya di dalam syurga. Allah Ta'ala buka langit, dia pun tengok, dia pun senyum, kemudian batu pun dilepaskan, mati syahid Asiah. Kalau kita nak bagi alasan, tak boleh nak berubah. Tak ada alasan, habis alasan. Kisah ni tuan-tuan menutup mulut semua wanita yang diuji oleh Allah dengan perangai isteri yang, perangai suami yang tak elok. Alasan kedua, tak boleh nak, tak boleh ustaz, susah nak solat duha, susah nak puasa sunat, susah nak tutup aurat, susah. Sebab apa? Majikan tak Islam, majikan menghalang. Majikan kamu dengan Firaun, siapa lagi jahat? Seorang pekerja Firaun, iaitulah tukang sikat rambut anak-anak Firaun. Namanya tidak dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyitah tu bukan nama beliau. Masyitah bermaksud tukang sikat rambut. Mishtun sikat. Masyitun kalau tukang sikat tu lelaki. Masyitatun tukang sikat tu perempuan. Tapi orang Melayu sebut nama dia lah tu Masyitah kan. Tak apalah, kita guna nama tu lah. Kita guna nama tu meraikan apa yang kita faham selama ni.
Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, dia bekerja dengan satu majikan yang paling jahat di atas muka bumi ini. Tetapi tidak menghalang Masyitah untuk melakukan dan melaksanakan arahan Allah Subhanahu wa taala. Masyitah. Tak ada alasan kita. Dia dibunuh sampai satu hari sebelum dibunuh ni, yang membuatkan kisah dia dibunuh ni, dia duduk sikat rambut anak Fir'aun. Sikat, kemudian sikat terjatuh. Dia pun ambil, dia kata bismillah. Tengok semua orang beriman, sifat orang beriman satu dunia ni sama. Dia nak buat apa pun bismillah. Dia nak buka pintu ni bismillah. Dia nak picit alam kereta kan, bismillah. Dia nak pakai kepiah, bismillah. Dia nak cedok nasi, bismillah. Nasi tu nak suap ke mulut, bismillah. Semua ahli syurga begitu perangai mereka. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Semua rasul bismillah. Masyitah ni sikat jatuh, dia pegang nak ambil balik, bismillah. Guru kami waktu di Syria dulu, alhamdulillah, banyak mengajar kami macam tu. Guru-guru saya di Institut Fatah Islami dulu kan, mereka nak bergerak apa saja tindakan, kita akan dengar mulut mereka dengan telinga kita, anak-anak murid ni, bismillah. Dan akhirnya lekat kepada kita 7 tahun bersama para ulama ni setiap hari, pagi petang 7 tahun, pagi petang, akhirnya alhamdulillah, bismillah. Dia ambil, kemudian dia sebut bismillah. Anak perempuan Fir'aun duduk di situ, dia kata Allah Abi, dia kata Allah ayahku kah? Sebab Masyitah sebut dengan nama Allah, ayahku kah? Sebab Allah Tuhan ketika tu ayah dia. Seluruh negara yang Fir'aun jajah, tuan-tuan, semua kerajaan keliling Mesir ketika tu membayar ufti kepada kerajaan Mesir. Sebab dia yang paling kuat. Kerajaan dia besar. Anak dia tanya, ayahku Allah. Lalu Masyitah jawab, la, tidak, bukan. Sebab dia dah terlepas. Tapi dia tetap jawab dengan jawapan yang benar. Dia kata bukan. Rabbi, Tuhan aku, Rabbuki, Tuhan kamu, wa Rabbu abiki Allah. Tuhan aku, Tuhan kamu, Tuhan ayah kamu ialah Allah. Tuhan aku, Tuhan kamu dan Tuhan ayah kamu Allah. Si anak ni pun tengok muka merah padam, aku beritahu ayah aku. Jahat juga anak pun. Memang anak ni pun dia anggap ayah dia Tuhan. Dia juga menyembah ayah dia. Anak Fir'aun ni, anak perempuan ni, dia kata aku beritahu ayah aku. Dia pun beritahu. Fir'aun tu panggil. Dia tak ada sebatan 3 kali. Fir'aun ni dia bukan jenis sebatan penjara 2 tahun, lepas tu ikat jamin, tak ada. Buat perangai, mai bunuh. Panggil Masyitah. Kata Fir'aun, alaka rabbun ghairi? Oh, selama ni kamu ada Tuhan selain aku? Masyitah kata, ya. Rabbi wa rabbukallah. Tuhan aku dan Tuhan kamu Allah. Ni berani ni. Fir'aun kata, kalau macam tu aku bunuh kamu. Kemudian dia teringat, kamu kan ada anak? Fir'aun tanya, ni jahat ni? Masyitah kata, ya. Semua anak-anak kamu sekali. Berapa orang anak Masyitah? 5. Fir'aun kata, ambil. Beritahu tentera dia pergi ambil anak Masyitah sekali, kelima-limanya. Subhanallah. Lalu dipanaskan. Kali ini Fir'aun dia ambil penyiksaan yang lain, bukan seksa, bunuh, tapi dengan cara lain.
periuk besar, diletakkan minyak, lalu digelegakkan minyak itu. Bukan periuk yang 5 gantang kan. Orang Kedah dia panggil gantang, sama kat sini. Periuk 5 gantang tak sama kan. Periuk 5 gantang, periuk 7 gantang tu kan. Satu gantang berapa? 3 kilo lebih kan. Periuk. Bukan periuk tu, ini periuk. Saya waktu duduk di Syria tu, alhamdulillah saya sempat masuk banyak dia punya qala'ah dia, kota dia, kastle kan. Masuk tengok tempat simpan kuda, tempat makan tentera, tempat. Yang dulu-dulu punya, zaman Rom punya, dia ada tempat penyiksaan khas untuk siksa dan bunuh orang. Jadi kali ni Firaun kata bawa ke bahagian minyak panas, letak minyak, gelegak minyak. Tuan-tuan, masuk dalam minyak tu tenggelam. Berapa jam mati? Kalau masuk dalam minyak menggelegak tu, selepas berapa jam mati? Jam apa? Minit? Bukan sejam lah, 5 minit mati. Ataupun tak sampai minyak. Firaun kata bawa anak sulung dia. Tolak. Dibawa oleh tentera, tolak. Hadis ni sahih. Tuan-tuan, orang dulu pertahan Islam. Zaman kita pertahan Islam sikit je. Kita semua sama lah. Zaman iman kulit bawang, nipis je iman kita. Tolak anak sulung dia. Wahai Masyitah, nak kembali? Nak sembah aku balik? Masyitah kata tidak. Tolak anak kedua. Timbul tulang. Tulang lah. Lepas berapa minit timbul tulang lah. Kulit isi ni tuan-tuan, dia luruh ke bawah. Kemudian tolak anak yang ketiga, tolak anak yang keempat. Masyitah masih berdiri kukuh dengan ajaran Islam, akidah yang benar. Sampai anak yang kelima, dia kata aku ada satu permintaan. Apa dia? Kamu himpunkan tulang belulang aku dan anak-anakku di sebuah tempat dan kebumikan kami bersama. Kata Firaun, laki zalik, kamu dapat permintaan tu. Macam baik sangat lah kan. Tak ada apa pun permintaan tu, tapi dia kata laki zalik. Dia buat benda tu tuan. Firaun buat benda tu. Maka Masyitah pun pegang anak dia yang masih menyusu tadi. Masih menyusu bayi. Dia pun pergi ke depan, dia berundur ke belakang. Dia pergi ke depan, dia berundur ke belakang. Bukan sebab dia takut, tetapi kerana ihsan dengan bayi yang masih dikendong di dalam ribaan Masyitah tadi. Bila dia berundur kali ketiga, Allah izinkan bayi itu bercakap, ya ummah, wahai ibu, terjun. Fa innaki 'alal haq, ibu berada pada jalan kebenaran. Maka jadilah anak ataupun bayi itu bayi yang keempat yang bertutur di dalam muka bumi ini. Ada 4 orang bayi yang bercakap, termasuk Nabi Isa alaihissalam, bayi yang bercakap dalam buayan kan. Antaranya ialah anak Masyitah ni. Bila Masyitah dia yakin dengan Allah, cuma dia ihsan dengan anak tadi. Bila anak tadi bercakap, dia pun terus berlari masuk dalam tu. Satu keluarga ini, Nabi mendengar suara mereka di dalam syurga. Bahkan Nabi cium bau-bau wangi-wangian, sehingga Nabi bertanya, ma hadhihi raihah, wahai Jibril. Waktu Nabi peristiwa Mi'raj, Nabi masuk syurga, Allah izinkan untuk Nabi masuk dalam syurga. Syurga tak ada manusia lagi sampai malam ni, belum ada penghuninya. Allah izin untuk Nabi masuk. Kemudian Nabi hidu bau yang sangat wangi. Ramai pula tu, satu keluarga. Nabi tanya Jibril, wahai Jibril, bau siapa ni wangi sangat? Jibril kata, bau Masyitah dan anak-anaknya, semua ahli syurga. Tuan-tuan, ni hijrah. Kalau tempat kerja kita menjadi alasan, kisah Masyitah menutup semua mulut umat Islam untuk menjadikan tempat kerja dan majikan mereka alasan untuk tidak melakukan
kebaikan dan amal ibadah. Hebat ni. Yang kedua malam ni tuan yang dirahmati Allah sekalian, perkara kedua ialah berkait dengan hijrah ni, nak berubah ni tuan. Nombor 2 saya nak sebut malam ni dan juga penting ialah memilih kawan yang soleh. Kawan dengan orang baik. Hampir semua bangsa ada peribahasa tentang kawan. Termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kawan dengan tukang jual minyak wangi, badan kita jadi wangi juga. Walaupun tak beli minyak wangi tu. Sebab apa? Setiap hari tempat kita bersembang kedai minyak wangi dia. Bila duduk di kedai minyak wangi dia duduk test minyak wangi, kena badan kita wangi sekali. Kawan. Tapi kawan dengan tukang besi, bukan kita buat besi tu pun, tapi setiap hari bersembang, percikkan api tu kena baju kita, berlubang baju kita. Lubang. Mesti ada baju-baju cantik kita 2-3 berlubang di kedai dia. Bukan buat besi tu pun. Maka orang putih pun sebut, show me your friends, I will show you your future. Tunjuk kepada aku siapa kawan kamu, aku tunjuk kepada kamu masa depan kamu. Kawan. Tuan-tuan tahu dalam Quran ada 2 ayat yang sebut betapa di padang mahsyar ramai orang menyesal sebab dulu kawan dengan kawan yang tak elok. Antara ayat Quran tentang kawan yang mengheret kawannya daripada baik kepada neraka, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dia kata, celakalah diri aku. Ni semua ayat padang mahsyar. Tuan, ayat yang saya baca ni ayat di atas padang mahsyar, betapa ramai yang dulunya elok kemudian berkawan dengan kawan yang sayyi, kawan-kawan yang rosak, akhirnya menjadi rosak. Celakalah, dia kata. Alangkah baiknya kalau dulu aku tidak berkawan dengan kawan yang bernama Fulan bin Fulan. Rugi aku. Kisah ni berlaku kepada seorang daripada sahabat Nabi. Tuan-tuan, sahabat. Tapi dia masuk Islam sekejap je, dia murtad. Nama dia Uqbah bin Abi Mu'aid. Rugi dia, tuan-tuan. Uqbah bin Abi Mu'aid ni kawan rapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punyalah rapat. Sehingga bila Nabi berdakwah dia masuk Islam. Tetapi satu hari, bukan satu hari lah, dia ada satu orang kawan yang juga dia rapat, nama Ubay bin Khalaf. Bukan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab sahabat Nabi yang bacaannya seperti Jibril. Ubay bin Ka'ab yang tu lain. Nabi sebut aqra'ukum Ubay. Ada seorang lagi nama Abdullah bin Ubay bin Salul, yang ni kepala munafik. Dia masuk Islam tapi kedudukan dia dalam neraka nanti, neraka Jahannam. Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang saya sebut ni Ubay bin Khalaf. Dia ni tak Islam dan satu-satunya manusia yang dibunuh oleh tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dia ni. Ubay bin Khalaf. Dia inilah yang menghasut kawan rapat Rasulullah yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid sehingga Uqbah murtad daripada Islam. Dah dia hasut, dia cabar pula di depan orang, di depan menteri-menteri Quraisy yang lain. Dia kata, kalau hang berani pergi letak najis ni atas belakang Muhammad waktu dia tengah solat. Akhirnya Uqbah melakukan perkara itu. Seandainya Uqbah kekal dengan Rasulullah, tuan-tuan boleh bayang di mana kedudukan Uqbah pada malam ni. Kawan rapat Rasulullah sayang dia sayang Nabi. Kata ulama tafsir, ayat ni yang paling awal ungkap, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, ialah Uqbah bin Abi Mu'aid. Dialah yang paling menyesal di padang mahsyar sebab pilih Ubay bin Khalaf menggantikan Rasulullah. Paling menyesal. Dia kata, dulu Muhammad dah bawa aku pada jalan yang hidayah, jalan yang benar. Maha rugi Uqbah bin Abi Mu'aid.
Kawan. Sehingga ada ayat khas tentang kawan yang tak elok ni dalam Quran. Sebab tu tuan-tuan, pilih kawan yang soleh. Ustaz, kawan yang soleh ni macam mana? Kawan yang mengajak kamu kepada perbuatan akhirat. Kawan yang setiap kali kamu berjumpa dengan dia, dia akan mengingatkan kamu kepada Allah, sama ada mulut dia ataupun perbuatan dia. Kawan yang tiap-tiap kali kamu berjumpa dengan dia, kalaupun seminggu sekali, kalaupun seminggu 2 kali, kawan itu takkan melakukan benda jahat dengan kamu. Dia takkan ajak untuk pergi buat benda jahat. Dia takkan ajak untuk kamu bersembang tentang aib orang lain. Ini kawan yang baik, kawan yang soleh. Tuan-tuan tahu apa Allah sebut tentang kawan soleh dalam Quran dan dalam hadis? Subhanallah, memang dahsyat. Iaitu satu hadis sahih, ketika semua orang dah masuk syurga, sekumpulan kawan kita ni sampai dalam syurga nanti, insya-Allah. Kalau lah, memang kena jadi ahli syurga, takkan nak pergi duduk neraka kan. Tak apa ustaz sehari jadi ikut, bukan dia lah neraka. Tuan-tuan, dalam syurga nanti seperti mana tuan-tuan malam ini, dari segi maklumatnya, dari segi perasaannya, macam itulah dalam syurga nanti. Maksudnya apa? Saya sebut sikit ya. Maksudnya, kalau orang tu cikgu matematik, sampai dalam syurga dia reti matematik. Dia macam ni, bukan kita masuk syurga lupa tu dunia, masuk dunia lain, masuk syurga lepas tu lupa dah tentang dunia. Tidak. Cuma jawatan dunia semua kita tinggal. Tak ada, masuk syurga tak ada, dia tak bawa jawatan tu. Menteri besar ke, kamu adun ke, kamu doktor ke, tak bawa jawatan tu. Satu jawatannya yang dibawa masuk dalam syurga, iaitu ulama. Orang tetap panggil dia Tuan Guru sampai dalam syurga. Yang tu kisah lain. Kisah bagaimana Allah memuliakan ulama. Yang zaman hari ini manusia menghina para ulama. Jaga-jaga dengan kumpulan ni. Tu tajuk lain tu. Tuan-tuan sekalian, cerita apa tak tadi? Kawan, ini hadis sahih. Satu orang kawan ni, bukan satu orang, satu kumpulan ni berjumpa dalam syurga. Semua geng-geng semuanya surau mukhlisin. Jumpa awal semua, alhamdulillah, apa nama ni, Haji masuk syurga juga, alhamdulillah. Seronok duduk bersembang. Mereka pun teringat. Dia kata, Bilal mana Bilal? Contohlah. Ish. Ni yang 5 orang JK ni, contoh kata, lama dah duk pusing syurga tak nampak Bilal. Sembang 5 orang. Tuan-tuan, ini hadis. Sebab dalam syurga kita akan ingat orang yang kita kenal di dunia. Kita berjumpa, kita akan bercerita tentang hal dunia dulu. Maka yang masuk syurga 5 orang yang soleh ni, tanya kawan yang lain, sebut satu nama, tak ada dalam syurga. Di tempat aku pun tak ada. Sebab ada yang syurga Adnin, ada yang syurga Firdaus, ada yang syurga Ma'wa. Di syurga aku pun tak ada. Satu orang ni kata dia duduk neraka. Dulu dia sekali dengan kita buat program apa semua, dia lah duk masak, dia lah kita qiyamul lail sekali apa semua, tapi duk tikam nombor ekor. Contoh, dia duk buat satu dosa besar ni sampai ke, tuan-tuan, manusia ni ada penyakit sampai umur 60, 70 pun ada yang main perempuan lagi. Semua ni saya bukan buat contoh, yang dah jumpa kan. Ada budak main, ustaz, ayah saya 70 dah ustaz, ada awet lagi. 11 beradik ni, anak 11 orang, ayah hampir 70, ada awet lagi. Duk main perempuan lagi. Tuan-tuan, contoh kan ni? Reality.
sebahagian keluarga malang. Jadi mereka pun kata, dia duduk dalam neraka, jom kita ziarah dia. Benda ni akan berlaku dalam syurga. Tuan-tuan tengok kawan soleh, besarnya kawan soleh. 5 orang ni, saya buat contoh angka 5 tu, saya buat contoh sebab Nabi sebut mereka berhimpun. Kawan-kawan baik kepada kawan yang masuk neraka ni berhimpun, tanya kawan mereka. Lalu mereka pun pergi ke neraka. Ahli syurga boleh menziarahi ahli neraka. Ahli neraka tak boleh keluar walaupun seinci daripada neraka. Yang ni bukan hadis, yang ni ayat Quran. Bahawa ahli syurga boleh menziarahi ahli neraka ni ayat Quran. Tuan-tuan pergilah kawan yang 5 orang ni. Ya Allah, sesungguhnya kawan kami sedang diazab sekarang ni. Kenapa kita tengok dia, kita cam? Sebab kata Rasulullah, ada di kalangan kamu yang dibakar dalam api neraka hanya tapak kaki dia saja. Tuan-tuan, bukan semua yang duduk dalam neraka tu dibakar keseluruhan ikut dosa. Ada di kalangan kamu yang dibakar sampai ke lutut, ada di kalangan kamu yang dibakar sampai ke pusat, ada di kalangan kamu yang dibakar sampai ke bahu, ada yang di kalangan kamu dibakar keseluruhan tubuhnya. Bakar. Yang api neraka itu 1000 kali lebih panas daripada api yang memasak di rumah kita. 1000 kali. Tuan-tuan bayang, dibakar keseluruhan. Ada orang hanya dibakar telapak kaki dia, iaitulah Abu Talib, pak saudara Rasulullah, dipakaikan terompah, 2 selipar, 2 kasut daripada api, lalu menggelegak isi otaknya. Lalu berkata Abu Talib ketika itu, akulah yang paling dahsyat yang disiksa dalam neraka, sedangkan dia yang paling ringan sekali dalam keseluruhan neraka. Dia paling ringan, tuan. Tapi waktu tu dia kata dia yang paling berat. Baru letak di tapak kaki, buku lali pun tak makan. Bila kawan-kawan yang soleh yang Allah bagi untuk memberi syafaat pergi ni, dia tengok, dia pecah. Ni Haji Man ada tu. Ni contoh. Ni Haji Man. Lalu orang soleh ni kata, ya Allah, tengok, ya Allah, sesungguhnya Haji Man ni dulu kawan kami di dunia. Dia solat dengan kami, dia qiyam dengan kami, buat program dengan kami, datang ke masjid setiap hari dengan kami, akan tapi dia ada sikit kesalahan, ya Allah. Maka hari ini kami datang untuk memberikan syafaat kepadanya. Lalu Allah Ta'ala pun kata, pergilah kamu, pergi ke tempat tu, berilah syafaat kepada orang yang kamu kendaki. Lalu malaikat pun keluarkan dia ni, kerana disyafaatkan oleh kawan-kawan yang soleh. Tapi syarat dia tak murtad, satu. Yang kedua, syarat dia bukanlah, orang kata, bukanlah dosa yang banyak lah, kan? Sikit je ni, lebih sikit lah. Kita kata dosa 56, pahala 44. Sikit je. Ni dosa 5, dosa 95, pahala 5. Yang tu melampau lah. Dia tak pernah murtad, semayang pun tak pernah seumur hidup. Yang tu tidak, tuan. Yang tu tidak. Walaupun dia tak pernah murtad, tapi siksaan dia lama. Yang tu tidak disyafaatkan. Yang dosa terlampau banyak ni tidak disyafaatkan. Ni yang jenis sikit je. Lepas tu masuk neraka. Yang ni boleh disyafaatkan. Akhirnya malaikat pun keluar dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan, keluar daripada neraka. Penduduk neraka lain pun sebut, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Ni ayat Quran. Ahli neraka lain kata, rugi kita tak ada orang bagi syafaat, rugi kita tidak ada kawan-kawan yang soleh. Ini hijrah. Tuan-tuan nak hijrah, mesti cari kawan-kawan yang soleh. Baru dapat, orang kata apa, laksanakan hijrah ataupun ni, mengubah keadaan kita daripada jauh daripada Allah SWT kepada dekat dengan Allah. Sebab kita nak menuju ke suatu tempat yang bernama syurga. Bila Allah cipta syurga ni,
muda selama-lamanya, sihat selama-lamanya, kaya selama-lamanya, bahagia selama-lamanya, maka bayarannya mahal. Bayarannya mahal, iaitu menjual dunia ini kepada Allah untuk kita membeli redha dan syurga Allah. Kena jual dunia ni. Kena jual dunia ni. Jangan rasa rugi untuk bagi harta pada jalan Allah. Jangan rasa rugi masa untuk mai menghadiri majlis-majlis agama macam ni. Jangan rasa rugi. Dan jangan rasa rugi bila kita nak buat benda baik dalam kehidupan kita. Kita duduk di pejabat ke, kita bersihkan kawasan perumahan ke, kita jual tebu ke, air tebu ke, apa saja kerja kamu, tidak mustahil untuk kamu menjadi ahli syurga yang hebat. Tengok Masyitah tadi, tengok Asyah tadi. No? Lihat Uwais juga, Ibn Amir Al-Qarni. Kita kata macam rugi lah. Uwais ni macam rugi tuan-tuan, sebab dia hidup zaman Rasulullah hidup. Tetapi dia bukan sahabat. Macam mana Ustaz? Syarat sahabat, dia mesti hidup pada zaman Rasulullah hidup, dia mesti Islam, dan yang ketiga dia mesti bersuamuka dengan Rasulullah. Baru dapat title sahabah. Tinggi ya. Uwais bin Amir Al-Qarni hidup pada zaman Rasulullah, dia Islam tapi dia tak pergi Madinah. Kita kata, bodoh bahasa kita. Tuan-tuan, sehingga Nabi wafat, Uwais tak pergi Madinah. Tetapi Nabi menyebut-nyebut nama Uwais ibn Amir. Yang ni hebat ni. Nabi sebut, bahkan Nabi kata kepada Umar dan Ali radhiyallahu anhuma, wahai Umar, wahai Ali, ada seorang pemuda tinggal di Yaman, namanya Uwais. Seluruh penduduk langit mengenalinya, doanya tidak ditolak oleh Allah. Tu dia. Tuan-tuan, doa apa pun nak cari mana tuan-tuan, tapi tak pernah pun jumpa Nabi. Tu kita kata ni, no? Bukan masalah kita bekerja di mana, bukan masalah siapa suami kita, bukan masalah siapa isteri kita, bukan masalah siapa ibu mertua kita, bukan masalah di mana tempat kita bekerja. Tetapi yang paling penting ialah bagaimana kita berurusan dengan Allah dan bagaimana kita mengorbankan dunia ni untuk mendapatkan redha dan syurga Allah. Hijrah untuk menetap di syurga. Lihat tajuk malam ni, hijrah untuk mendapatkan syurga. Duduk dalam syurga, tuan-tuan tak perlu tengok dah nak makan apa, nak pantang. Ni durian takat 2 ulas lah. Lepas tu nak ambil yang ketiga keempat tu, dia duduk tengok ubat. Kan, nak ambil lagi 2 ulas, 3 ulas, 5 ulas ni lagi. Dalam syurga tak ada pantang. Tak ada pantang. Sebab ahli syurga ni, saya suka sebut kisah tu, selalu saya ulang dalam YouTube pun banyak kan, kisah lelaki terakhir masuk syurga, ataupun kisah lelaki terakhir keluar neraka. Selepas lelaki ni tak ada siapa dah keluar daripada neraka. Maksudnya dalam neraka tak ada orang dah Ustaz. Dalam neraka masih ramai, bahkan majoriti masih ada. Lelaki ini terakhir yang Allah keluarkan. Umat Nabi Muhammad yang mati dalam keadaan ada dosa dan tidak pernah syirik, dia akan masuk ke dalam neraka sebab mati dalam keadaan berdosa. Selepas habis dibakar, berapa hari Ustaz? Tak ada hari lah. Minta maaf banyak, tak ada hari. Ribu lah, sana semua main ribu-ribunya. Selepas habis dibakar ribuan tahun, diseksa, dia akan dikeluarkan. Antaranya laki-laki ni. Tuan-tuan, satu orang tak pernah semayang seumur hidup, tetapi dia tidak pernah keluar daripada bulatan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masuk syurga tak? Masuk.
Tak pernah solat seumur hidup, tak pernah zakat seumur hidup, tak pernah puasa Ramadan seumur hidup. Tetapi dia tak pernah lawan dengan hukum Allah. Dia tak pernah perli hina hukum Allah. Ini penting. Dan dia tak pernah keluar daripada Islam. Ini syarat dia. Sekalipun iman yang ada ketika itu dalam hatinya hanya berbaki sebesar zarrah sahaja, kata Rasulullah. Zarrah ya. Dia tetap masuk syurga. Tapi selepas ni lah kan, selepas berapa lama, wallahu alam. Kata Rasulullah, hadis ni siapa yang tak pernah dengar rugi. Saya rasa majoriti pernah dengar. Saya sebut malam ni sebab menuju ke syurga kan. Aku melihat lelaki ni, kata Rasulullah. Ini antara satu daripada 1000 mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa tuan-tuan mukjizat Nabi? 1000. Berapa kita tahu? 12. Berapa nama artis kita hafal? 87. Bahkan lebih. Tak payah tengok orang, balik ambil kertas, sebelah tulis nama artis, sebelah lagi tulis berapa mukjizat Nabi yang kita tahu. Hukum diri sendiri ketika itu. Kalaulah nama artis yang tak tutup aurat, yang berjoget, yang bawa yang kita kenal tu, yang bawa orang ke neraka tadi ni, lebih banyak kita tahu, bermaksud begitulah jauh kita dengan syurga. Lebih banyak daripada bilangan mukjizat yang dimiliki oleh penghulu segala Nabi Muhammad, bermaksud begitulah jauhnya kita daripada syurga. Balik buat. Jangan tunjuk kat orang, malu kat orang. Duduk sorang-sorang kan tengok. Okey, buat. Lagi suami duduk tengok kat atas kan. Berapa dah dapat? Baru 6. Tuan-tuan sekalian, antara mukjizat Rasulullah, Allah tunjuk ke Nabi lelaki ni, sehingga Nabi sebut, kata Rasulullah, aku cam muka dia. Bukan sebab dia tu sahabat, tapi sebab Allah tunjuk tu, maka Nabi cam. Nabi pun tengok lelaki tu. Dia keluar, merangkak keluar daripada neraka. Neraka ni sifat fizikal dia ialah dia bergaung. Maksudnya ada tebing atas, kemudian dia bergaung. Gaung itu, kalau malaikat lontarkan batu besar, selepas 1000 tahun baru sampai bawah. Nabi duduk dengan sahabat, Nabi pernah mendengar bunyi kuat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bunyi apa yang kuat tadi? Nabi kata, batu yang dilempar oleh para malaikat tadi sampai di kerak neraka. Baru tadi sampai. Dia dalam lagi panas. Dalam. Itu bilik banyak lah. Bilik-bilik siksa kan. Laki ni dia pun keluar. Maksudnya, bila bergaung ni kena apa? Kena panjat lah. Orang Kedah kata kena rabat. Sama tak? Rabat, panjat sampai ke atas. Kata Rasulullah, aku pun lihat dia keluar. Tasfa'uhun naru marrah. Dalam perjalanan nak keluar tu, kadang-kadang api tu dia menjilat orang ni. Dia tasfa'uhun nar ni, kadang-kadang api tu menyambar dan kena muka dia, dan hitam lagi. Nak keluar dah tu, api neraka ni masih menyambar-nyambar lagi tubuh kawan ni. Naik api macam tu. Naik api kena muka dia, hitam muka. Sekali sambar tuan, hitam. Akhirnya bila dia dah selamat, dia pun kata, alhamdulillazi najjani minki wa a'tani ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Disebut hadis ni. Dia kata apa? Bila dah selamat daripada keseluruhan jilatan dan sambaran tadi, dia pun kata, segala puji bagi Allah yang selamatkan aku daripada kamu tu api tadi, dan apa yang Allah bagi ini yang paling hebat dan tidak pernah diberikan oleh Allah kepada semua orang lain. Dia ingat dia yang pertama kot masuk syurga. Ni lelaki ni. Dia tak tahu dia yang terakhir sekali. Kemudian dia pun berjalan, jatuh. Kadang-kala merangkak, kadang-kala menyulur, kata Rasulullah. Lalu dimandikan. Kemudian dia naik sirat.
Begitulah naik sirat pun sama. Sirat ni titi lah. Titi yang dibentangkan di atas neraka Jahannam. Sini dataran, sini titi, sirat. Bawah neraka Jahannam. Ujung ni halaman syurga. Panjang titi itu, ada sebahagian orang melintasinya dan memakan masa selama ratusan tahun lamanya. Ada orang puluhan tahun. Ada orang beberapa tahun. Ada orang beberapa minggu. Ada orang dia langkah kaki kanan, kemudian kaki kiri dia sudah duduk di halaman pintu syurga, seperti kilat. Tapi Nabi sebut sirat itu sangat panjang, sirat itu gelap gelita. Sebab apa gelap? Sebab neraka Jahannam warnanya hitam, kerana apinya hitam, dan neraka Jahannam gelap gelita. Bila titi ini dibentangkan atas neraka Jahannam, maka api yang hitam tadi menghitamkan suasana di atas sirat. Maka orang-orang beriman bila dia nak berjalan di atas sirat, anggota badannya bercahaya. Ada orang anggota badannya kecil saja di hujung ibu jari kakinya. Quran khatam setahun sekali, Ramadan saja. Satu je lah cahaya. Ada orang cahayanya sebesar ibu jari kaki je, kecil je. Kenapa Ustaz? Lah sedekah Jumaat pun RM2. Itulah paling banyak sekali. RM5 paling banyak. Takut menggeletar nak bersedekah. Laki terakhir ni dia pun lintas sirat, kata Rasulullah. Kadang berjalan, kadang merangkak, kadang menyuluh, jatuh, bangun balik. Tu. Akhirnya sampai di halaman syurga. Allahu Akbar. Bila sampai di halaman syurga, dia nampak sebuah pohon dan di bawahnya mengalir sebatang sungai yang indah dan nyaman. Dia tengok pokok tu, dia kata, "Ya Allah, adnini min tilka syajarah li astadhilla fi dhilliha wa ashraba min ma'iha." Ya Allah, boleh tak bawa aku dekat dengan pokok tu? Lama dah tuan-tuan tak tengok air yang mengalir dalam neraka. Pohon sebatang je waktu tu dia nampak. Sebatang pohon je. Dia kata, "Ya Allah, boleh tak bagi aku rehat di bawah pohon tu, dan kemudian aku nak minum sedikit daripada sungai yang sedang mengalir di bawah pohon tu." Tuan-tuan sekalian, saya pernah berjalan di Jepun 11 hari kalau tak silap saya. Utara sampai selatan. Ke semua sungai-sungai indah di Jepun dengan batu-batu dia yang elok tu, sungai dia berwarna ni. Sampai hari ni. Dan ke semua pipe air di rumah-rumah di Jepun dan di hotel adalah drinkable water. Buka lah mana-mana pipe, terus minum. Sungai dia warna ni. No? Air sungai kita daripada Perlis sampai ke Johor warna teh ais tu, warna teh. Dia tarik tu, majoriti ya. Rosaknya persekitaran kita. Subhanallah, dia indah lah tuan-tuan. Tuan-tuan nampak pokok, satu pokok besar, kemudian tuan-tuan nampak air mengalir. Allahu Akbar. Sama macam lelaki ni, bila dia nampak pokok tu, nampak sungai tu, dia kata, "Ya Allah, nak pergi situ." Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepadanya. Tuan-tuan sekalian, siapa yang sambut dia untuk masuk syurga? Allah. VIP kalau lagi ni, dia nombor last sekali dalam syurga, yang paling miskin dalam syurga, tetapi tetap disambut oleh Allah. Ini istimewa. Ahli syurga ni istimewa dia. Sebab tu tuan-tuan, jaga iman kita. Jangan lepas iman tu je. Jaga iman tu sampai kita hembus nafas yang terakhir. Jaga-jaga. Hari ni ramai orang lawan Islam. Nama Siti, nama Muhammad, lawan Islam. Hati-hati. Kan? Jangan sampai terlepas. Jangan sampai di sisi Allah kamu sudah tidak dinamakan Islam.
Rugi kita. Kemudian laki ni bila dia minta, Allah Ta'ala kata, kalau aku bagi kamu duduk bawah pokok ni dan minum, boleh jadi kamu nak minta benda lain. Maka dia kata, aku berjanji denganmu ya Allah, aku tak minta. Pokok ni ya, tuan-tuan duduk dalam neraka lama ni. Lama dah, maka pokok yang sebatang yang rendang itulah paling nikmat bagi dia, sungai itulah yang paling nikmat bagi dia. Dia kata, ya Allah, aku berjanji takkan minta. Allah Ta'ala pun izin, okey pergi. Dia pun sampai. Sampai dia pun duduk rehat, dia pun minum. Dia panggung kepala dia tengok ada pokok lagi besar depan. Dia halaman syurga ni tuan-tuan, pintu syurga duduk sana. Dia makin ke depan. Dia pun tengok, pokok ni lagi rendang. Dia kata, ya Allah, kalau pokok tu boleh tak? Panggil orang, tengok ah. Sampai dah masuk neraka berapa lama pun, dia keluar neraka, panggil yang sama. Dia kata, ya Allah, tuan-tuan, ni hadis sahih ni. Dia kata, boleh tak kalau pokok tu? Kata Allah, alam tu'ahidni, wahai anak Adam, bukankah kamu telah berjanji alla tas'alani ghairaha? Kamu tak mau minta dah selepas tadi. Dia kata, ya Allah, yang ni rendang lagi. Perangai orang. Dulu gaji 2,500, minta Allah Ta'ala, ya Allah, bagilah kan, tambah gaji, naik pangkat. Allah Ta'ala makbul doa dia, gaji 3,500, tak main kuliah juga. Kuliah tak main juga. Allah bagi, dia minta. Tetapi dia tak tunai apa yang dia janji dengan Allah. Banyak ada dalam kehidupan kita? Banyak. Kita minta dengan Allah, kita janji dengan Allah, kemudian kita tak tunai apa yang kita janji. Sama laki-laki ni, Allah Ta'ala pun maha pemurah. Ni kata Rasulullah, betapa Allah yang paling Allah sayang dalam alam ni ialah manusia. Tuan-tuan, ketahuilah maklumat ni. Yang paling Allah sayang dalam muka bumi ni ialah manusia. Ahabbul khalqi indallah, yang paling Allah sayang di kalangan makhluk, manusia. Sebab tu dia buat dosa banyak kali pun dia minta, Allah makbul. Allah masih makbul. Laki-laki ni Allah pun izinkan pi ke pokok yang kedua, dia pun seronok duduk apa semua, baru rehat, minum sikit, pandang-pandang ke depan, nampak pokok yang ketiga, lagi besar, lebih rendang, sungainya lebih lebar. Dia minta tak tuan-tuan? Manusia ni muka tak malu. Dia kata, ya Allah, boleh tak last pokok tu je? Allah Ta'ala pun kata, alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha. Tengok maha kasih Allah. Dia kata, wahai anak Adam, tadi bukan janji ke? Tuan-tuan, bukan 10 tahun yang lalu. Tak. Tadi ni, baru berapa minit tadi. Bukankah tadi Allah Ta'ala kata, kamu janji kepada aku untuk tak minta yang ketiga? Dia kata, ya Allah, yang tu lebih rendang. Allah Ta'ala pun izinkan dia. La ilaha illallah. Dia pun pergi pokok yang ketiga tuan-tuan. Bila dia pergi pokok yang ketiga, maka dia pun hampir dengan pintu syurga. Dia nampak dalam syurga. Dia kata, ya Allah, boleh tak nak masuk dalam? Ni melampau. Ni cukup melampau. Sebenarnya dia ni ahli syurga, tapi dia pun tak tahu Allah nak bawa dia ke mana ketika tu. Betapa mesranya Allah dengan manusia. Tuan-tuan tengok hadis ni. Betapa Allah kasih dan sayang kepada kamu, kata Rasulullah. Kamu tengok hadis ni. Dia kata, ya Allah, boleh tak nak masuk? Nak masuk pula dalam syurga. Allah Ta'ala kata, masuk. Boleh. Tuan-tuan tahu apa Allah Ta'ala buat kepada dia? Dia pun masuk syurga. Fayukhayyalu ilaihi adnaha mal'a. Ni saya baca teks dia ni, hadis sahih ni. Allah SWT sengaja bagi nampak syurga ni macam penuh. Allah usik dia. Dia pun masuk, dia tengok penuh. Istana ni penuh, yang atas bukit penuh, yang atas laut penuh, yang bawah laut penuh, dia tepi gunung penuh, yang atas gunung. Dia pusing syurga. Dia pun keluar balik di pintu tadi. Dia kata, ya Allah, innaha mal'a. Ya Allah, penuh. Allah Ta'ala kata, tak penuh, banyak kosong. Subhanallah. Sayang Allah dengan manusia. Dia pun masuk kali kedua, nampak penuh. Dia keluar bagi tahu, dia kata, ya Allah, penuh syurga. Allah Ta'ala kata, kosong, ada masih kosong. Dia masuk, dia keluar kali yang ketiga. Allah Ta'ala pun tanya kepada dia,
Maukah kamu aku kurniakan kepada kamu seperti mana raja-raja di dunia dulu? Dia kata nak. Allah Ta'ala kata aku bagi sekali ganda bumi, 2 kali ganda bumi, 3 kali ganda bumi, 4 kali ganda bumi. Ketika Allah sebut 10 kali ganda bumi, dia stop kataan Allah itu. Kemudian dia kata ataskharu bi wa atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Kenapa perli-perli aku sedangkan kamu Tuhan sekalian alam? Dia kata, dia ingat Allah perli dia. Allah pun jawab, la astahzi'u bik, aku tak perli kamu. Inni ala ma asya'u qadir, sesungguhnya aku, apabila aku kendaki sesuatu, aku boleh buat benda tu. Itu adalah hak kamu. Tuan-tuan, laki-laki terakhir dalam syurga memiliki kekayaan seolah-olah memiliki 10 kali bumi. Sampai dia sendiri tak percaya, dan akhirnya lelaki ni pun masuk ke dalam syurga, mengambil hak dia, sekaya yang disebutkan tadi. Yang lain lebih mewah. Itulah hijrah menuju ke syurga. Bayaran dia ialah dunia ni. Tuan sekalian, kita sanggup bagi kepada Allah dunia ni, korbankan masa kita untuk Allah, untuk akhirat, korbankan keluarga kita untuk Allah, untuk akhirat, korbankan tenaga kita untuk Allah, untuk akhirat, bayar dunia ni, Allah bagi syurga, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar tu dulu untuk ceramah malam ni. Takat tu dulu saya minta dengan AJK tadi 1 jam, 1 jam sahaja. Saya tak boleh lebih-lebih lagi kan. Yang kesan kemalangan itu semakin pulih, tapi aktiviti otak terhad sikit kan. Di sekadar tu dulu insya-Allah. Dan saya tak buat kutipan kepada tuan-tuan untuk membangunkan kompleks Akademi Al-Habibul Mustafa lebih kurang 8 juta ringgit kan. Kalau tuan-tuan tanya duit ada sejumlah, takkan ada yang bangunkan kompleks ni, takkan dapat lah, tak ada siapa bagi. Paling banyak saya dapat seorang bagi 30,000. Paling banyak. Hak lain semua, siapa yang bantu saya? Orang-orang yang sederhana ni. Orang yang sederhana ni. Alhamdulillah. Dan saya tak pernah minta dengan siapa-siapa. Pergi jumpa nak minta, tak ada. Alhamdulillah. Kerana apabila saya membacakan hadis pasal syurga ni, salah satunya Nabi kata, aku berdiri di depan pintu syurga. Fa idza 'ammatu man dakhalaha al-masakin wal fuqara. Nabi kata, aku melihat majoriti penduduk syurga adalah orang fakir dan miskin. Yang ni yang selalu memenangkan Islam. Betul? Jadi saya buka siapa yang nak wakaf dengan kami selama setahun. Sebulan dia masuk 50, 30, 40, ikut keluasan rezeki yang Allah bagi kat dia. Sekarang ni sedang dibangunkan masjid di kompleks kami. InsyaAllah kita akan dirikan Jumaat di situ. Masjid lah, boleh i'tikaf dan sebagainya dalam kompleks. Betul? Siapa yang nak jadi pewakaf, bagi nama dan nombor telefon di luar sana kah? Depa sedia tak? Di kaunter. Bagi nama dan nombor telefon. Nombor telefon ni staff saya akan masukkan dalam grup. Dalam grup tu dia akan masukkan nombor akaun, tunjuk gambar progres komplek kami, sekarang dah naik apa, semua maklumat dalam grup tu lah. Jadi tuan-tuan yang teringin untuk bangunkan sekali komplek ni, bagi nama, bagi nombor telefon, sebulan buat masuk lah, ikut kemampuan kita. Tuan-tuan, bulan lepas salah seorang daripada pewakaf meninggal dunia. Subhanallah. Dia berniat untuk berwakaf setahun. Berapa kali dia wakaf? 3 kali tak silap saya. Allah ambil dia. Berapa pahala Allah bagi kat dia? Setahun. Seolah-olah dia telah berwakaf setahun. Yang itulah tuan-tuan, kita tak tahu Allah nak ambil bila. Jadi siapa-siapa yang nak bersama setahun je tuan-tuan, kemudian akhirah selesai. Bukan selama-lamanya, setahun, 12 bulan. Nak bagi RM50 pun boleh. Ada yang bagi 100, ada yang bagi 150, ikut kemampuan kita. Allah tahu berapa kita mampu, tak ada masalah. Ada yang RM20 sebulan pun ada. Boleh bagi nama dan nombor telefon di kaunter belakang. Sekian yang tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Majlis merakamkan setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil